اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 46, petok yang kelima. Petok yang kelima daripada atas. Surat 46, petok yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Istighna, itu tajuk dia, dalam kurungan terkaya. Istighna dalam kurungan terkaya, yang mana istighna dan iftikar. Istighna dan iftikar adalah makna yang terkandung di bawah la ilaha illallah. Istighna, iftikar adalah makna yang terkandung di dalam kalimah syahadah yang pertama, la ilaha illallah. Jadi yang terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, atas jalanan yang masyhur, jalanan sifat 41 sifat. 41 sifat, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah, 41. Yang mana 41 ni pula pecah pula kepada istighna 23, iftikarnya 18. Jadi hak kita dah mengaji sifat Allah 41 tu, hak tu yang terkandung di bawah makna istighna dan iftikar. Istighna dan iftikar ini terkandung di bawah makna la ilaha illallah. Terkandung di bawah makna ilahun, sembahan yang sebenar. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan ini pastilah terkaya lepas daripada segala-gala. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan inilah segala-gala iftikar berkehendak hanya kepadanya. Ni. Jadi kita bicara permulaannya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni dibina asasnya adalah wahdaniyah, tu permulaan. Walaupun nanti pembahagian istighna dan iftikar, wahdaniyah tu dia masuk di bawah iftikar nanti. Tetapi kalau kita pergi kepada syahadah yang pertama, kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni kita panggil kalimah apa? La ilaha illallah tu kita panggil kalimah apa? Kita panggil kalimatut tauhid, kita panggil.
Kita panggil tahlil ya doh. Ialah tahlil. Tapi la ilaha illallah dia dipanggil kalimatut tauhid. Kalimah yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maklumlah kedudukan kalimah ni. Orang kafir nak masuk Islam, syahadah yang pertama kena syahadahkan akan kalimah ni. Syahadah yang pertama, orang yang kafir nak masuk Islam. Jadi syahadah yang pertama, penyaksian yang pertamanya dengan kalimah ni lah. Kalimah tauhid ni. Ni kedudukan besarnya la ilaha illallah. Bukan kata orang kafir nak masuk Islam kena syahadahkan hak lain-lain, tak ada. Bukan syahadahkan apa-apa bacaan. Syahadahkan, penyaksiankan akan la ilaha illallah. Ini kedudukan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata. Makna bukan hanya selebih-lebih barang yang nabi kita kata, bukan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata. Apa dia? La ilaha illallah. Miftahul jannah, anak kunci syurga. Nabi kata la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Ni la ilaha illallah, kalimatut tauhid ni. Ni nak kena kemah ni. Kita kena kemah kalimatut tauhid. Allah akan mengkejapkan kita di dunia dan di akhirah, di alam barzah. Dalam buku talqin tu kan buku talqin kan didatangkan ayat Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ni ayat Quran. Tapi mungkin kita tak perasan dah, sebab dalam talqin tu banyak bahasa Arab. Jadi hak ayat Al-Quran kita tak perasan lah barangkali. Didatangkan ayat Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu, dan menetap, mengkejap, meneguhkan oleh Allah akan mereka yang beriman. Allah akan menetap, mengkejap, meneguhkan akan mereka beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang tetap, yang kejap. Fid dunya, di dunia, wa fil akhirah, di akhirah, yakni di alam barzah. Di akhirah ni hari kesudahan. Hari kesudahan bermulanya barzah lah. Itu hari kesudahan. Hari akhirah, hari akhir. Hari akhirah tu mana hari kesudahan. Hari kesudahan bermula bila? Bermula daripada berakhir hari dunia bagi seseorang lah. Seseorang sudah meninggalkan dunia, mati tu lah, maka berakhirlah hari dianya. Hak berakhir hari dunia hak sekalian itu tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi. Itu berakhirlah hari kepada sekalian. Tapi berakhir hari bagi seseorang dengan meninggal dunia lah. Jadi wafil akhirah ni menetap oleh Allah Ta'ala akan orang yang beriman dengan perkataan yang tetap bila qauli sabit fil hayatid dunya. Allah akan tetap dalam kehidupan kita di dunia ni. Wafil akhirah, dan hari akhir selepas daripada mati. Apa dia al-qaul sabitnya? Perkataan yang tetap, yang teguh, yang kejap ni, kalimatut tauhid. Ni
Kalimatut tauhid la ilaha illallah. Allah akan menetapkan akan orang-orang beriman dengan ni kalimah la ilaha illallah ni. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang lengkap keenam-enam rukun iman tu, dipanggil orang yang beriman. Allah akan tetapkan orang beriman dengan la ilaha illallah ni ketika hidup di dunia dan ketika selepas daripada mati hari akhirah alam barzah. Allah akan menetapkan. Tapi nak dapat ketetapan daripada Allah tu amal kita lah. Pengabdian kita kepada Allah tu ihsan tu. Pengabdian kita kepada Allah itulah. Kita mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Pengabdian diri kita kepada Allah zahir dan batin tu. Mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan dengan zahir dan batin, pengabdian diri itulah Allah akan menetapkan akan orang-orang yang beriman dengan kalimah tauhid ni la ilaha illallah. Kejar akidah dia, mentauhidkan Allah ketika hidup atas dunia dan ketika di alam barzah. Kalau tetap molek malaikat mungkat nakir tanya man rabbuk, Allahu rabbi, mudah-mudah dah lah. Siapa tuan engkau? Bermula tuanku ialah Allah. Nak jawab mari mana ni? Mari ni teguh di hati ni dengan kalimat tauhid. Allah yang teguhkan. Ini kedudukan la ilaha illallah. Tapi bukan kalimah la ilallah saja. Beriman, berakidah dengan la ilaha illallah lah. Jadi pembicaraan permulaannya adalah kalimat tauhid. Tauhid itu permulaan. Walaupun nanti kita bicara wahdaniyah, letak di bawah iftikar. Jadi permulaannya dia, kalau Tok Guru ngajar dia ambil satu peringkat. Ni sebab ni secara rumusan dah sekarang ni. Selesai dah bicara sifat Allah, selesai bicara sifat Rasul, rumusan. Sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Orang kafir nak masuk Islam kena ucap dua kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab dua kalimah syahadat merangkumi aqaidul iman yang 50. Simpulan iman yang 50 tu. Pada ni. Jadi sini rumusan. Jadi biasa tu pun dia ambil satu. Dia ambil daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ambil dia la ilaha illallah tu. Allah jua Tuhan. Jadi keesaan lah di situ. Wahdanah keesaan. Jadi apabila penyaksian yang pertama Allah Ta'ala jua Tuhan, ni wahdaniyah tu asas. Sebab kita mengaji sifat Allah, wahdaniyah menjadi asas. Kita mengaji sifat Rasul, amanah menjadi asas. Daripada 4 sifat Rasul tu, apabila Nabi Rasul amanah, pasti tidak dusta. Bila Nabi Rasul amanah, pasti menyampaikan, tidak sembunyi. Pada ni, bila Nabi Rasul ni amanah, bila Nabi Rasul ni amanah, pasti bercakap benar, pasti tidak dusta. Bila Nabi ni amanah ni berjuru lah, pasti menyampaikan wahyu, tidak akan menyembunyikan wahyu. Jadi bicara sifat Rasul, asasnya adalah amanah. Kita bicara sifat Allah, asasnya adalah wahdaniyah. Walaupun wahdaniyah tu ulama letak nombor 6 sekalipun, tapi pembicaraan tidak akan lari daripada wahdaniyah. Allah Tuhan yang Esa, pasti ada Allah sedia kala, tidak diadakan oleh yang lain. Sebab kalau asalnya Allah tiada, Allah Tuhan yang satu, maka siapa yang nak menjadikan Allah Tuhan yang satu kalau asalnya tak ada? Jadi apabila Allah Tuhan yang satu, ada Allah, pastilah tidak diadakan oleh yang lain. Nak diadakan oleh yang lain macam mana? Yang lain tiada. Tuhan hanyalah Allah.
Maka Allah tu ayat Esa ni pasti adanya sedia kala. Tu. Pokok pangkalnya wahdaniyah. Tapi ulama letak wahdah tu nombor 6. Ada hikmah dia lah. Ni saya biasa dia ulang ni. Ulama pecah pula wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan tu mati molek semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-gala? Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu susunan dia. Jadi keesaan pada perbuatan, semua perbuatan yang ada ni perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-galanya? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat segala-galanya muwafaqah sebagaimana Allah kehendak pada azal iradah. Allah kehendak pada azal iradah sebagaimana Allah mengetahui pada azal. Sifat yang ke-9 sifat ilmu. Ni saya biasa dia ulang ni. Hak susunan kaedah sifat 20 ni. Kejap pegangan kita mengesakan Allah pada perbuatan dan kejap pegangan kita rukun iman yang kena qada dan qadar. Boleh orang kata sifat 20 ni lah yang merosakkan akidah umat Islam. Sifat 20 merosakkan akidah. Sifat 20 ni satu jenayah yang besar dalam agama. Tapi aman damai hidup orang yang seumpama ni. Pihak kerajaan tak ambil tindakan, tangkap orang seumpama ni. Jadi seolahnya sifat 20 nak 1000 tahun lebih dah ni sesat. Jadi seolahnya sesat habis orang-orang yang terdahulu apa semua ni 1000 tahun lebih ni. Sampai ke sekarang ni yang tak sesat dia je lah. Ni karuk ni bukan karuk biasa ni. Kalau kita kata karuk lebih dari Khomeini berapa kali. Karuk lebih dari Khomeini. Khomeini padang tak ada Tuhan. Ni boleh. Sifat 20 ni yang merosakkan akidah. Tidak tahulah manusia. Lepas tu saya biasa duduk ulang-ulang ni kaedah sifat 20 ni. Dengan wahdaniyah, keesaan pada zat, sifat perbuatan, susuli dengan kudrah, iradah, ilmu. Sebab tu kalau betul kemah kaedah sifat 20 ni bab iman, bab akidah tak ada apalah, clear. Saya biasa jumpa mereka-mereka yang terpesong pada pembicaraan keesaan pada perbuatan, pembicaraan qada dan qadar. Mereka-mereka yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Tamu belajar kok pandai demo lah, dia main pula, dia dijadikan bahan gelak ketawa sesama pelajar dia. Allah ada, lawan tak ada. Allah ada wujud, lawan tak ada. Tak ada Adam tu mustahil. Ya mainlah Allah ada, lawan tak ada. Mula-mula ada Allah, lepas berlawan kalau Allah jadi tak ada. Tak main gitu. Lepas tu ada dengar tu pakat ketawa. Allah ada, lawan tak ada. Ini budak-budak pasien budak-budak dia aja gitu je lah. Lepas tu dia buat main. Allah ada mula-mula, lepas berlawan Allah kalah jadi tak ada Allah. Ini saya pernah cerita ni satu kejadian tu lama dah ni. Satu forum. Pengurusi forum tu ustaz. Ahli panel forum tu doktor. Tajuk tak ada kena-mengena dengan akidah. Tak ada tajuk biasalah, tajuk kemasyarakatan gitu. Tajuk biasa. Ipu orang kampung tajuk biasa, bukan tajuk akidah. Tapi pengurusi ni dia pengurusi ni kadang-kadang dia buat lawak-lawak untuk segar mata hak tukang-tukang hak peserta ni lah. Dia buat lawak cerita apa-apa walaupun tak berkait dengan tajuk pun. Dia pergi cerita hak Allah ada, lawan tak ada, mula ada, lepas lawan kalau tak ada. Dia buat gurau. Pengurusi ni ustaz. Serahlah kepada ahli panel. Ahli panel dia berilah hak poin nak kena cakap Ahli panel tu sebelum dia ambil poin hak diserahkan kepada dia tu, dia tegur dulu kepada pengurusi dia. Jangan buat main ni. Ni kaedah sifat dulu, jangan buat main ni. Panjang pula dia peringat. Malu lah pengurusi. Dia ustaz je ni doktor. Kita kata kok bergerak tau. Kita biasa nak gurau. Allah ada, lawan tak ada, mula-mula ada, lepas berlawan Allah kalah jadi tak ada. Dia buat gurau.
Tajuk bukan tajuk akidah, tak kena dengan akidah ni. Wak gurau. Apa apa? Selingang tak panggil dah. Serah pada ahli panel doktor ni, dia pergi tegur tu dulu. Dia tegur hok pengusi tu cakap sana. Dia marah lah mana? Dia tak ada nada marah, tapi dia menegur. Mana kalau kita gak luruh kulit muka panggil dah. Dah depan orang ramai ni. Orang ramai. Dak luruh kulit muka ke orang apa? Luruh daging muka ke apa? Malulah kitanya nak main benda gitu. Maknanya ahli panel ni memang macam dia terasa lah. Dia tegah benda gini, dia pun dia tegur. Tegur cara orang doktor lah. Dia tegur tu bukan tegur cara tu, cara molek lah. Ya main. Ni kadang-kadang ni orang golongan-golongan ni, dia mempermain-main, mentertawa-tawakan keadaan sebab 20. Tak belajar kamu punya hal lah. Tapi golongan ni kalau pergi pada bicara keesaan pada perbuatan qada dan qadar, tak jumpa lagi lah jenis betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak ni hak beberapa ni lah. Hak ramai-ramai lagi tu tak kenal. Hak beberapa ni. Hak beberapa orang ni kalau pergi pada bicara keesaan pada perbuatan qada dan qadar, bukan gelicir dah. Gelicir ni gelehoh je dah. Ni terjerumus terus. Mana hilang terus. Hak tergelicir ni gelehoh je orang panggil. Dah. Penuh dah. Jadi kita mati tu di wahdaniyah, keesaan. Tu la ilaha illallah. Keesaan. Allah Tuhan yang Esa ni pasti bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab hanya Allah Tuhan. Bila hanya Allah Tuhan, pastilah Maha Suci bersifat kekurangan. Allah yang bersifat dengan kesempurnaan ni lah Allah ada. Cara susunan. Ni tak ada dalam kitab ni. Ni ambil dari guru. La ilaha illallah, pergi kepada keesaan. Tuhan yang Esa pasti bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Di situ. Tuhan yang Esa pasti bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Terkaya lepas dari segala, sebab dia Tuhan yang Esa. Pastilah segala-gala berkehendak kepadanya sebab dia Tuhan yang Esa. Kalau Tuhan dua, sebahagian berkehendak kepada satu Tuhan, sebahagian berkehendak pada Tuhan yang kedua. Bila Allah Tuhan yang Esa, pastilah sekalian segala-gala akan berkehendak hanya kepadanya. Itu iftikar. Mari daripada Allah Tuhan yang Esa pasti bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Tuhan yang bersifat dengan istighnaq iftikar ni lah pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha Suci dia bersifat kekurangan. Dah dia terkaya lepas daripada segala-gala, pasti Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Segala-gala berkenan hanya kepadanya, pastilah Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha Suci dia bersifat kekurangan. Hak tu kita pegang secara ijmal. Jadi sifat kesempurnaan ni maksud dia istighnaq dan iftikar. Istighnaq iftikar masuk di bawah wahdaniyah. Wahdaniyah masuk di bawah pengertian kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi secara ijmal kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang terkandung bawah istighnaq dan iftikar. Itu secara ijmal, secara ringkas. Secara tafsir 20 sifat. 20 sifat ni pun masuk di bawah istighnaq dan iftikar. Sebab 20 sifat ni adalah sebahagian daripada sifat kesempurnaan bagi Allah. Sekarang Allah yang bersifat dengan istighnaq dan iftikar pasti bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita pegang secara ijmal. Pegang secara tafsir 20. Maka 20 ni masuk di bawah sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Jadi sifat 20 ni terkandung di bawah istighnaq dan iftikar. 11 masuk di bawah istighnaq, 9 masuk di bawah iftikar. Ini susunan ulama susun dalam pengajaran. Dalam kitab tu wallahu alam lah. Ada tak susunan ni? Tapi saya ingat susunan ni dalam pengajaran guru. Diambil daripada la ilaha illallah kalimat tauhid, turun kepada asasnya adalah wahdaniyah.
Wahdaniyah ni pastilah bersifat dengan istighna dan iftikar. Tuhan yang bersifat istighna iftikar pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, berpegang secara ijmal, secara tafsir 20 ni masuk di bawah sifat kesempurnaan, yang masuk di bawah istighna dan iftikar. Hak 20 ni. Hak 20 ni sebelah masuk bawah istighna, 9 masuk dalam iftikar. Ini susunan dia. Kemudian dia pun nak bagi dah lah. Hak kata masuk dalam istighna tu sebelah, masuk dalam iftikar tu 9, dia nak bagi. Nak bagi hak istighna terlebih dahulu, dan nak bagi pula hak masuk di bawah iftikar. Ini kaedah-kaedah yang dikurniakan oleh Allah kepada ulama-ulama yang muqarrabin, yang ada maqam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita turut jalanan ahli sunnah wal jamaah ni. Bab pegangan kaedah sifat 20, siapa yang menjalani kaedah sifat 20 1000 tahun lebih dah di kalangan ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang ada kedudukan di sisi Allah. Ni yang kita duk turut ni. Hak golongan hak mempertikaikan kaedah sifat 20 tu ulama setara mana tak tahulah. Lepas tu amal ibadah dia setara mana pun tak tahu, tingkah laku pun cakap khabar pun FB pun kadang-kadang macam budak-budak je, sindir situ FB pun tak boleh cakap molek. Dah FB tulis dengan penuh sindiran. Kalau cakap pula, kalau kita kata anu panggil cakap nyenyeh. Pada cakap nyenyeh. Cakap nyenyeh. Orang cakap nyenyeh ni, mari daripada hati tu sombong. Orang sombong cakap nyenyeh. Kau jenis bahi tonye-tonye tu orang pasal mana? Pada tonye. Tonye tak orang tu. Kau jenis tonye jebeh tu. Orang hak beritahunya jebeh kat orang ni orang pasal mana? Orang beritahunya jebeh. Ni orang sombong lah. Sama juga orang cakap jenis cakap nyenyeh. Lepas tu tulis pula dengan sindiran. Hak ni kita nak pakai hak ni. Ilmu sampai tahap mana pun wallahu a'lam dia dengan Tuhan. Tapi amal akhlak tu jauh. Kita tak boleh pegang buku. Tak boleh pegang buku. Kita ambil kaedah sifat 20 yang ulama-ulama muktabar. Hidup dalam kesolehan, mati dalam kesolehan. Yang mana ilmu-ilmu mereka ni turun-menurun sampai pada masa kita ni. Kita boleh faham sifat 20 ni mari daripada guru-guru yang soleh. Mana soleh sampai ke mati. Ni yang kita nak pakainya. Hak pesen nak cari hak pesen ni hak pesen faham lah. Kita orang ikut isu semasa faham tau. Kalau kita orang tua dan ikut isu semasa, ustaz cerita apa tak tahu. Orang ikut isu semasa dia faham lah. Golongan-golongan yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Jadi sekarang ni nak perici. Hak istighna, hak sebelah tu sifat mana? Iftikar, hak 9 tu sifat mana? Lepas tu dalil istighna iftikar ni kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Sibyangnya, dalilnya ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ni ayat makkiyah ni. Kan kita maklum kan ayat Al-Quran satunya makkiyah, satunya madaniyah. Makkiyah ni bukan ayat turun Mekah. Madaniyah ni bukan ayat turun Madinah. Makkiyah ni ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Pada ni sebelum hijrah ke Madinah. Bukan kata turun Mekah. Contohnya ayat yang diturunkan selepas pembukaan kota Mekah. Turun Mekah tu dipanggil ayat Makkiyah sebab turun Mekah. Dah. Ayat Makkiyah ni bukan ayat turun Mekah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Satu lagi ayat Madaniyah,
ayat yang turun selepas hijrah ke Madinah. Walaupun ketika pembukaan kota Mekah, ayat tu turun Mekah sekalipun. Ayat turun Mekah. Surah Al-Fatih itu lah. Ayat turun Mekah, tapi tak panggil ayat Makkiyah sebab dia panggil ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan selepas hijrah ke Madinah. Jadi ayat Makkiyah ni diseru dengan ya ayyuhan nas. Ayat Madaniyah diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas ni ayat pembicaraan bab pegangan. Ayat Madaniyah ni juga ayat yang pembicaraan berkaitan dengan perintah-perintah agama. Dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu lah. Ni bulan Ramadan nanti ni akan sentiasa diulang-ulang ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun tu. Tengok tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa suruh beriman? Sebab ini cerita bab perintah syariat. Diwajibkan atas kamu akan puasa pada ni. Jadi diperintahkan syariat ni kepada orang beriman. Diseru kepada orang beriman. Kita puasa bab iman akidah kita tak mengaji. Tu tak masuk buk tu. Kan Allah Ta'ala memerintahkan puasa. Allah perintah puasa. Allah seru siapa? Allah seru orang yang beriman. Dan kamu imannya macam mana? Akidah kamu ngaji ke tak? Ni. Islam lah kita warisi daripada ibu bapa. Iman. Ayat tu seru wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang Islam. Bukan wahai orang Islam, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan ke atas kamu akan puasa. Saudara beriman. Ya ayyuhan nas, seru kepada semua supaya beriman. Bila beriman, seru pula kepada perintah-perintah. Ini susunan agama. Sebab tu ayat yang diturun Mekah ni bicara bab akidah. Turun di Madinah barulah bicara bab hukum-hukum syariah. Tapi ada orang dia punya ambil mana tak tahulah. Dia kenapa masa Mekah ya ayyuhan nas? Kenapa di Madinah ya ayyuhallazina amanu? Kerana di Mekah ni tak ada usaha agama. Batulah iman sahabat tak kuat. Dok tu lagi tadi. Iman sahabat kuat di Madinah. Lepas buat usaha agama, barulah iman sahabat tu kuat, barulah di Madinah Tuhan seru ya ayyuhallazina amanu. Di Mekah dah tak ada iman. Lepas tu disuruh ya ayyuhan nas. Dia cerita apa gitu? Tengok di Mekah, sahabah yang diseksa. Diseksa. Kita maklum cerita Bilal, seksanya macam mana. Kita maklum cerita Sumayyah. Cerita kita maklum kan? Sahabat tak tolong dia kata. Sebab apa? Sebab tak ada iman. Sebab tak ada usaha agama dia kata di Mekah. Allah kata dia punya rekaan. Jadi Nabi Mekah buat kerja apa? Sekarang ni tak soal lah sahabat. Hak mana sahabat kena seksa, kena bunuh ni. Dan macam dengan Nabi? Nabi macam mana? Bilal kena seksa. Lepas tu Nabi macam mana? Nabi tak ada iman. Sebab tu Nabi tak berani nak pergi cegah. Masa tu Allah tidak memerintah lagi untuk lawan, untuk berperang. Allah hanya perintah menyampaikan saja. Perintah perang, perintah lawan, Allah tak perintah. Bukan masalah iman tak ada. Jangan salah faham. Kalau Mekah tak ada iman, Siti Khadijah mati Mekah. Bila duk ahad tu Mekah lah tu tak ada iman ke? Orang tak ada iman lagi. Sampai Madinah baru ada iman sebab ada usaha agama. Lepas tu Allah seru ya ayyuhallazina amanu di Madinah. Mekah Allah tak seru dengan ya ayyuhallazina amanu. Sebab apa? Sebab tak beriman, sebab tak ada usaha agama. Allah kata punyalah reka.
Sebab dia buat contohnya, sahabah diseksa, maka sahabah yang lain tidak menolong. Sebab apa? Sebab tak ada kekuatan iman. Jangan duk ceritalah sahabat tidak menolong. Dan Nabi macam mana? Sahabah yang mengikuti Nabi diseksa dan Nabi tolong. Nabi tidak menolong. Apa tu? Nabi tak ada iman. Allah tidak perintah. Nabi ni Rasulullah, utusan Allah. Nabi ikut perintah Allah. Lepas tu dah banding pula, masa Nabi kena bubuh perut unta, tai unta belakang Nabi tengah semayang, tak ada sahabat pergi buat. Tak ada iman dia kata. Kata dia ambil mana ilmu gitu? Sahabat mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi SAW, naik maqam baqa. Ni maqam yang tertinggi. Tak ada ni. Sahabat mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi SAW, bukan iman dah. Maqamnya maqam baqa, lebih tinggi daripada maqam aulia lagi. Sebab apa? Sebab mengucap 2 kalimah syahadah direct dengan Nabi SAW. Masalah sahabat tidak menolong di Mekah sebab belum lagi disyariahkan, diperintahkan pada masa itu. Tak ada lagi. Perintah perang, perintah lawan tak ada lagi. Itu bukan masalah tidak beriman. Cuma ayat yang turun di Mekah ni dimulai dengan ya ayuhan nas sebab ayat penekanan bab iman. Kemudian di ayat yang turunkan selepas hijrah ke Madinah sebab ayat tu membicarakan berkaitan dengan syariat. Maka diserulah syariatnya dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi ya ayyuhannas diseru umum untuk beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tu ya ayyuhannas antumul fuqara'u ila Allah. Kamu sekalian iftikar, berkehendak kepada Allah. Itu iftikar tu. Wallahu, dan bermula Allah, huwal ghaniyul hamid. Allah yang terkaya dan terpuji. Allah yang terkaya tu istighna. Mana tak lari daripada Al-Quran susunan sahaja, ulama yang susun, tapi tak lari daripada Al-Quranul Karim. Ini akidah agama, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil istighna dan iftikar dalam kitab Hidayatus Sibyan. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Istighna dan iftikar. Sekarang ni dia nak pergi pada istighna. Yang terkandung buat istighna ni, terkaya Allah daripada yang lain. Terkaya maknanya lepas Allah daripada yang lain. Yang lain tu makhluk lah. Terkandung dalamnya, dalam terkaya, dalam istighna tu 23 akidah. 23. Jadi 23 baki lagi 18. 18 iftikar. 23 campur 18 41. 41 ni 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harum. Harana kita biar agak ngira molek. Kalau duit pandai sangat ngira, istighna iftikar tak pandai nak kira. Maknanya yelah hak saya duk tanya sama jadual itulah. Kita buat jadual sendiri pun tak apa, tulis sendiri. Yelah tengok di kitab ni payah sikit. Mana kita buat tulis sendiri. Jadi hak 41 sifat tu dia 50 kan. Hak 9 lagi tu masih bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi 41 masuk di bawah la ilaha illallah. La ilaha illallah pergi pada istighna dan iftikar. Jadi 41 tu pecah 2. 23 akidah terkandung di dalam istighna. Baki 18 terkandung di dalam iftikar. Mana 23 ni? 23 ni termasuk satunya sifat harum. Sifat harum pun masuk di bawah istighna jugalah. Allah harus mengada, harus meniada. Barulah Allah ni terkaya.
Kalau Allah wajib, Allah wajib tertekan. Tak terkait tak lepas nah. Ni macam kita ni kan. Kita terkaya lepas ke tak? Tak. Tu wajib kena buat tu. Tu wajib kena buat. Tu kita terikat nah. Jadi Allah yang terkaya ni, jadi sifat harus tu pun maksud dia bawa istighna juga. Harus Allah mengada, harus Allah meniada. Ada ni. Ni hak maksud dia bawa istighna ni. 23 akidah. Daripada 50 aqaidul iman. 50 simpulan iman. 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman, iaitu 23 akidah yang terkandung di dalam istighna ni. Yang pertama wujud, yang kedua nak bagi satu dah, satu wujud, dua kidam, tiga baqa, empat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wujud Allah, wujud yang zati, yang tidak ada permulaan, kidam. Bila Allah tidak ada permulaan, sedia kidam, maka Allah pasti kekal. Sebab tidak ada permulaan, tidak adalah kesudahan. Kita ni ada permulaan, adalah kesudahan. Apabila Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan, Allah Ta'ala ni tidak ada kesudahan, maka Allah ni bersalahanlah dengan segala yang baharu, yang ada permulaan, yang ada kesudahan. Itu ulama susung. Ada Allah, ada yang hakiki, ada yang sebenar-benar, yang tidak diadakan oleh yang lain. Makna ada Allah, ada yang sedia, tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan macam kita, tak panggil wujud yang hakiki, wujud yang sebenar. Kita ni wujud kerana diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud aridi je kita ni kerana diwujudkan oleh Allah. Wujud Allah wujud yang zati. Zati dengan makna wujud yang sungguh-sungguh, wujud yang sebenar-benar. Ni mana wujud yang tidak ada permulaan, kidam. Bila Allah wujud ada yang tidak ada permulaan, nak ada kesudahan, jadi mana permulaan tak ada. Baqa, kekal. Bila wujud Allah kidam dan baqa, pasti Allah mukhalafah, bersalahan, tak sama dengan segala yang baharu. Sebab hawadis yang baharu ni ada permulaan dan ada kesudahan. Ini susunan. Mana berkait itu? Berkait antara satu-satu sifat. Kerana kalau tidak wajib bagi Allah empat tersebut, tidak wajib bagi Allah, tidak wajib pada akal kita lah. Bukan wajib bagi Allah ni Allah jadi wajib, bukan. Jikalau tidak wajib bagi Allah, tidak wajib pada akal kita, maknanya wujud, kidam, baqa ni bukan sifat yang wajib pada akal kita bagi Allah. Tak kira lah sifat tu harus ke mustahil ke, tak kira lah, bukan sifat wajib bagi Allah. Macam kita kan, wujud ni bukan wajib, harus je kita ni. Ada ni, kita ni wujud ni bukan wajib, harus ada, harus tiada. Ini hak wujud kita. Kalaulah Allah Ta'ala tidak wajib empat sifat ni, nescaya berkehendak kepada yang mengada dan yang menjadi akan dia. Jadi dia ni hak pak ni letak situ belaka. Makna kalaulah ada Allah ni ada yang harus, macam ada kita, berkehendak pada yang menjadikan. Bila ada Allah ni baharu, macam kita, berkehendak pada yang menjadikan.
Bila ada Allah ni tidak kekal binasa, saat ada ni berkendak kepada yang lain yang mengekalkan. Ni macam kita ni. Kita sekarang ni Allah mengadakan kita, tapi ada kita tak kekal. Saat kita ada sekarang ni, ini datang daripada Allah Ta'ala yang mengekalkan ada kitanya. Jadi kalau tak wajib kalau bersifat dengan sifat bakar, Allah berkendak kepada yang lain pula yang mengekalkan ada Allah. Ini mustahil. Ada ni. Kalau Allah tidak bersifat dengan mukhalafah, Allah ni sama dengan makhluk, makhluk berkendak pada yang menjadikan. Jadi Allah pun berkendak pada yang menjadikan. Kalau sama dengan segala yang baru hawadis. Nescaya berkendak kepada yang mengada dan yang menjadikan dia. Kalau ada yang harus, dengan bahawa ada yang baharu, berkendak pada yang menjadikan. Ada yang baharu akan binasa kemudian macam kita, berkendak pada yang mengekalkan kita sedang ada sekarang. Kalau Allah seumpama tu, Allah berkendaklah kepada yang lain nak mengekalkan ada Allah. Kalau Allah tidak bersifat dengan mukhalafah, dengan bahawa Allah bersifat dengan mumasalah. Mukhalafah tu sifat wajib, sifat mustahil mumasalah. Mukhalafah bersalahan dengan makna tidak serupa Allah dengan segala yang baharu. Lawan dia mumasalah. Mumasalah ni serupalah. Itu lawan dia. Jadi kalau Allah serupa dengan segala yang baharu, Allah macam yang baharu jugalah, berkendak kepada yang mengada dan menjadikan dia, dan berkendak tidak terkaya. Tapi Allah terkaya. Pastilah wajib bagi Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dihurah satu-satu tu. Dia ambil empat sifat dahulu, lepas tu masuk pula sifat yang kelima di bawah. Lepas tu dihurah dua makna pula sifat yang kelima tu. Barulah masuk sifat yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, 11. Dihurah pula tu. Jalan Allah terkaya ni jalan mana? Tadinya jalan Allah terkaya, kalau Allah tidak bersifat dengan empat sifat wujud, qidam, baqa dan mukhalafah ni, tidak terkaya Allah, berarti Allah berkehendak. Berkehendak tu sifat baharu gitu. Bukan sifat ilah, bukan sifat Tuhan seumpama tu. Kalau berkehendak kepada yang lain, Tuhan berkehendak pada yang lain, bukan Tuhan. Yang berkehendak pada yang lain ni makhluk bagi Tuhan. Jadi Allah sebagai ilahnya terkaya. Terkaya mesti ada Allah, ada yang wajib, bukan ada yang harus. Ada yang sedia kala, ada yang kekal, yang tidak serupa dengan segala perkara yang baharu. Tak serupa dengan perkara yang baharu. Perkara yang baharu contohnya berkendak kepada tempat, itu perkara yang baharu. Zat yang baharu berkendak kepada tempat. Allah zat yang qadim berkendak kepada tempat macam mana? Sebab zat yang qadim adanya sedia kala, pada sedia kala tidak ada, melainkan hanya ada Allah. Allah ni zat yang Allah ni zat yang qadim, yang sedia kala. Sebab Allah ni wujud, qidam, baqa. Allah ada sedia kala. Allah ada sedia kala. Pada sedia kala ada tempat tak? Ni sebelum Allah jadikan makhluk, yang ada hanyalah Allah. Sebab yang qidam hanyalah Allah. Makhluk semuanya baharu. Yang qidam, yang sedia hanyalah Allah. Jadi sebelum Allah jadikan sesuatu, sebelum Allah jadikan makhluk, ada tempat tak? Tak ada tempat lah. Maka pasti Allah tidak berkehendak pada tempat.
Jadi kalau Allah berkehendak pada tempat, tempat tu kena kodim jugalah. Lepas tu Allah tidak istighna lah kalau ada perkara kodim selain daripada Allah. Tidak ada perkara kodim melainkan hanya Allah dan sifat Allah. Selain daripada Allah baharu belaka. Ada ni. Kalau ada suatu benda yang kodim, benda tu pasti tidak iftikar kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah. Sebab tu kalau berpegang ada sesuatu selain Allah tu kodim, kafir. Pada ni contoh ni tak ada orang pegang. Langit kodim, kafir lalu dah. Itu falsafah. Bumi kodim, kafir lalu dah. Siapa kafir? Sebab kalau langit tu kodim, bumi tu kodim, maka langit bumi iftikar tak kepada Allah. Tidak iftikar kepada Allah. Dia tidak berkehendak pada Allah menjadikan langit, menjadikan bumi, sebab dia kodim. Maka lucu Allah sebagai ilah, sebab tidak ada sifat iftikar. Langit bumi tidak iftikar kepada Allah. Mana ni? Kalau berpegang ada sesuatu tu kodim, kafir. Jadi Allah yang sediakala hanyalah Allah. Jadi sediakalanya tak ada tempat, maka Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat pada sediakala, kekal sifat Allah selama-lamanya tidak berubah. Itu je pegangan kita ni. Ni hak bertempat ni macam-macam pula dia punya bawakan hak terpesongnya. Zat yang wajib ada, tidak bertempat. Zat yang baharu ada, barulah bertempat. Allah jadikan tempat bagi malaikat, Allah jadikan tempat bagi jin, Allah jadikan tempat bagi manusia. Bertempat belakalah. Allah yang jadikan. Adapun zat yang qadim tidak bertempat. Zat yang baharu bertempat. Itu kita kejap dah bicara di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ni kalau boleh tengok dalam FB adalah dia persoalan lah. Kalau Allah bertempat atas arah, sebelum ada arah Allah bertempat di mana? Ini bukan pertanyaan sungguh, ini pertanyaan perangkat. Dah kamu kata Tuhan bertempat atas arah, sebelum ada arah Tuhan bertempat di mana? Dah nak soal ke? Oh, tamu soal. Dah oleh kerana kamu berpegang Allah bertempat atas arah. Arah tu baru. Sebelum tu arah tak ada. Jadi sebelum ada arah Allah duduk mana? Jawapan pelbagai. Jawapan pelbagai golongan terpesong ni. Satu jawapannya, jangan duk tanya, Tuhan tak royak. Dah sudah tanya lah. Tapi maknanya sebelum ada arah Tuhan tidak bertempat atas arah. Selepas Allah buat arah baru Allah bertempat atas arah. Berarti Allah sudah berubah. Tu mustahil gitu. Dia marah, jangan duk tanya sebab Tuhan tak beritahu. Hak nyatanya selepas Tuhan buat arah, Tuhan duduk atas arah. Sebelum Tuhan tak beritahu hidup mana. Ada pula dia kata Tuhan terbang. Allah kata. Ada pula kata Tuhan bertempat di tempat yang tak ada. Satu pula. Tapi hak paling kejut saya dengar, sebenarnya ni lama dah lah. Jawapan dia ni jawapan yang apa? Jawapan yang berenah lah. Mana dia jawab je, hak ni orang tak soal dah. Mana? Kau tanya kan, mana pun dia beri jawapan, mana dia kata jawapan dia ni jawapan yang clear lah. Tuhan bertempat di tempat yang qadim. Ni berat benar lah. Tuhan bertempat di tempat yang qadim. Kalau ada sesuatu yang qadim selain Allah, kafir pegangan tu. Jadi maknanya Allah duduk atas tempat yang qadim. Lepas Allah buat arah, barulah Allah pun naik atas arah pula. Ni orang kata selok lagi ni. Selok buat pegangan ni. Boleh tunjuk sekarang ni, boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Ni, langit ada 7 lapis. Tunjuk 7 lapis. Boleh tunjuk. Arash atas dia langit. Allah atas daripada arah. Boleh tunjuk, tak tahu lah. Ya apalah dia nak bahas benda-benda gitu.
Nak ambil jalanan salaf, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang, simple saja, tak soal. Tak soal. Yang kita pegang kejaknya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah kita kejak. Suratul Ikhlas kita tu. Kaedah sebab 20 kok, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ni kena beringatlah ni. Kena jaga-jaga ni macam-macam. Tapi tak sama kau hak jenis hak terpeso ni pun tak sama. Tak sama. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Tak tahulah dia ada guru ke tidak, tapi jawapan tak sama tu macam akalan masing-masing barangkali. Sebab jawapan tu tak sama. Kita tak akan tanya sebelum ada arah Allah duduk mana. Kita tak akan tanya sebab kita berpegang Allah tidak bertempat. Oleh kerana golongan yang terpeso ni Allah bertempat, jadi atas arah baharu sebelum ada arah Allah duduk di mana. Dia menyabitkan keberadaan Allah. Ayat Quran sebut istiwa alal arsh. Istiwa sudahlah. Berhenti setakat tu. Ayat istiwa tu ayat yang qat'i. Waktu wajib kita beriman. Tapi makna di zonni. Zonni mana apa ni? Makna dia tak pasti. Sebab istiwa ada belas-belas makna. Bila istiwa ada belas-belas makna, maka nak letak satu makna, zonni dia panggil. Tak yakin tu lah. Macam gini-gini ni contoh. Bak pekoh mudah. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka naklah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'id yang bersih. Sa'idan thayyibah ni ayat Al-Quran qat'i, putus, wajib kita imani. Tapi sa'idan ni makna dia apa? Dari segi bahasa Arab boleh pergi pada makna debu tanah. Dari segi bahasa Arab boleh pergi kepada martafa'a ala ardi, barang yang ada atas muka bumi. Sa'idan ni. Maka mazhab Maliki sa'idan ni kok kayu boleh, batu boleh, latar boleh, dinding boleh, meja boleh, lembek boleh, katil boleh. Sa'idan. Jadi makna sa'idan sebenar-benarnya macam mana? Zonni tak boleh nak kata. Sa'idan boleh jadi debu macam mazhab Syafi'i. Tayammum debu je kan. Sa'idan boleh luah lagi mazhab Maliki. Tapi Nabi tayammum dengan debu je. Nabi tayammum dengan debu je, maka sunat kamu tayammum dengan debu. Sebab Nabi buat dengan debu saja. Tapi semestinya debu saja. Tak, Quran kata sa'idan. Tuan kata sa'idan ni terbenar barang yang ada atas muka bumi, termasuk debu, termasuk batu, termasuk kayu. Itu mazhab Maliki. Jadi kita nak mati makna sa'idan tu debu ke, barang yang ada atas muka bumi ke, zonni dia panggil. Tak qat'i, tak putus dah lah. Boleh jadi debu, boleh jadi martafal ar. Sebab dia ada dua makna. Lapas yang mustarak dia panggil. Ni istiwa ada belah-belah makna. Ni bubuh Allah duduk atas arah tu siap lah gitunya. Pada ni ayat Al-Quran qat'i, putus. Makna dia zanni. Bila makna dia zanni, ulama salafnya serah makna kepada Allah. Ulama khalafnya walaupun makna tu zanni, letak makna yang selayaknya bagi Allah. Allah menguasai arasy. Dah betul dah makna istiwa tu menguasai. Tak qat'i dah lah sebab dia banyak makna. Tapi Allah menguasai arah ni makna yang selayaknya dengan Allah, sebab Allah ni Rabbil Alamin. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb bagi arah yang agung. Patah kitanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb bagi alam. Alam termasuk arasy. Allah Rabb, Allah Tuhan yang memiliki alam, yang memiliki arasy. Dah itu makna yang selayaknya. Istiwa dengan mana Allah memiliki, menguasai. Tapi ulama salahnya jangan letak makna lah. Serah makna kepada Allah. Hak golongan terpeso ni, Allah duduk atas arah, duduk yang selayaknya. Baru nak selayaknya. Letak makna yang tak selayak dengan Allah. Istiwa letak mana julus.
Isni sama ada istikrar, tak layak makna gitu. Tapi Allah duduk barulah selayaknya. Selayak macam mana duduk tu pun tak layak dah. Ni hak golongan-golongan yang cari penyakit lah ni. Padahal nak ikut jalan salah sudah serah makna kepada Allah. Allah istiwa atas arah. Apa makna istiwa? Serah kepada Allah. Kan senang tu kan? Dah habis cerita. Kita kejap ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah bersifat dengan sifat istighna. Kalau bertempat, Allah berkehendak kepada tempat. Pun orang lah gitu. Habislah. Jadi didatangkan 4 sifat, dihuraikan 4 sifat bidahulu. Yang 5 qiyamuhu binafsih. Kerana kalau tidak wajib qiyamuhu binafsih dengan makna pertama, iaitu terkaya daripada zat yang menumpai padanya, nescaya berkendak ia kepada zat dan berkendak tidak terkaya. Ni kena balik semulalah kepada makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang ada 2 makna pembicaraan hak terdahulu. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 12. Muka surat 12. Kita berhenti kat mana? Dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Minhajul Qawim, situ. Kita berhenti kat mana? Wabi wujubihi. Tengah gitu tu. Ambil daripada dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Minhajul Qawim lah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata Syekh Ibn Hajar di dalam Minhajul Qawim, Ibn Hajar Al-Haytami, lakin ikhtara jam'un wujubahu. Artinya tetapi, yakni bahkan dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibrak kemudian daripada kencing itu. Terdahulu disebut kemudian daripada kemih-kemih. Kemih-kemih itu kencing lah. Wabi bujubihi qala al-qadi wal baghawi wajara alaihi an-Nawawi fi syarhi Muslimin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu, ada PA amah tu, tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Artinya, dan dengan wajib isbra itu mengata akan dia, kata wajib ni oleh Qadi dan Baghawi. Qadi ni Qadi Husain. Qadi Husain. Dan Baghawi. Sebab ni hak mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab Maliki Qadi Iyad.
Kalau mazhab Maliki, kita ni cerita hak ulama mazhab Syafi'i kita, qadi ni qadi Husain. Kalau qadi, kalau bicara hak mazhab Maliki, qadi Iyad. Dan berlaku atas yang demikian itu, yang demikian wajib istibrak. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sabda? Sucikan olehmu. Ni. Tanazzahu. Sucikan olehmu daripada kencing, artinya istibrak. Kemudian daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan seksa itu daripada orang yang tiada istibrak daripada kencing, maka kerana kebanyakan seksa itu, mana hak dalam hak tebal. Oh gitu juga deh. Maka kerana kebanyakan seksa itu daripada orang yang tiada istibrak ada kencing, diperolehnya dia hak dalam hak hadis itu, fa inna ammata azabil qabri, kerana kebanyakan seksa kubur itu daripada orang yang tiada istibrak. Ammata azabil qabri itu kebanyakan azab kubur. Jadi hak nipi pun tak ada sebut azab kubur, seksa kubur. Hak tebal pun tak ada juga. Saya mengaji pun tak ada catatan saya ni pun. Tak ada catatan ni, tidur pun kali. Dia kena letak gitulah. Apa tak ada catatan? Tok guru dok royak. Tu dok royak ke tidur? Tak kira dok tidur pun khoyak aku. Saya masa ngaji tu alhamdulillah lah. Tuhan tak uji dengan ngatuk. Tuhan tak uji dengan ngatuk. Maknanya masa ngaji tu tak ngatuk. Tak ngatuk. Tuhan tak uji dengan ngatuk. Kalau dak tidur malam pun dak tidur, dak ngatuk. Yelah, kadang-kadang duk pondok ni ada juga tai-tai gitulah. Tai apa panggil? Libu-libu. Ada ke? Tai-tai gitulah. Yelah, jenis budak-budak. Kalau jenis bola-bola Piala Dunia tu tak boleh tinggal. Duduk pondok, dah pondok tak ada TV, ada. Menyelinak apa? Menyelinak lah. Menyelinak tau. Pondok dia tak ada pagar mana, bukan menyelinak pun. Dia tak ada pagar, tak ada gak. Tak kata menyelinak, tak ada lah. Tapi adalah orang kapung buat baik. Mari ambil, tengok. Mari ada lagi mari ambil. Pukul 12 sekali, pukul 2 sekali ke gitu lah. Gitu lah masa dulu dah ingat Piala Dunia apa 12 dia dah 2 game 12 dengan pukul 2 gitu lah 2 game. Siapa ke apa nak tengok lah. Hak kawan-kawan ikut sekali tu hak semangat main bola ke dia tidur lah. Tidur kata dia mari gitu dah lah buat salah dah kata. Tapi saya tak kena takat. Sebab apa? Subuh naik pagi-pagi tak pernah tinggal kelas. Tak. Hak ni kalau subuh dia naik pun kelas dia hilang, dia tidur. Saya masa tu tak tidur malam, tak tidur sungguh ni sekelak pun tak tidur. Maknanya berjalan tu macam hanyut sikit lah, hanyut sikit. Tapi buka kitab je tak ngantuk. Jadi tunggu dari takat sebab apa? Sebab subuh naik, kuliah dak tinggal, tidur tengah hari. Lepas hari tu baru tidur sekejap. Tu je. Lepas tu malam tu orang kapung orang ambil pula, tengok pula. Kapung pun orang baik dengan tu juga. Dia ajar. Dah baik dengan orang kapung. Adalah orang kapung orang kita baik. Begitu lah. Jadi tuan dah uji lah dengan ngatuk tu. Dah uji. Kadang-kadang yelah uji bahagian masing-masing. Buka kitab je dia pun lalu gitulah.
Wallahu alam, celek mata. Punyalah kita nak pergi ngajinya jauh, 2 jam perjalanan. Pergi ambil sama-sama pergi. Semangat. Bismillah je tu guru, dia pun kelot ni, mana panggil? Kelot tekok apa? Tidur lalu kata. Jadi alhamdulillah lah tak ada widak tak uji dengan ngatuk. Ni bismillah ngatuk, wallahu a'lam, celek mata. Jadi obat ngatuk masuk kelas. Obat ngatuk masuk kelas. Masuk kelas ngatuk lalu. Jadi sini tak ada ni. Kalau ikut dalam hadis tu, kerana kebanyakan seksa kubur, ammata azabil qabri, kerana kebanyakan azab kubur daripada orang yang tiada istibrak daripada kencing diperoleh seksa tu. Diperoleh seksa azab kubur. Sebab Nabi SAW berjalan pada satu kubur tu, ahli kubur tu diseksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diazab oleh Allah. Nabi kata dia kena azab kerana tidak istibrak. Jadi ini menjadi dalil bahawa istibrak selepas daripada kemih-kemih, yakni kencing, hukumnya wajib. Istibrak ni makna kita panggil istibrak ni kita pelepah. Pelepah mana istibrak ni lepas biar habis. Mana lepas kencing tu jangan pakai basuh lalu dok, biar habis ada dalam tu. Tu istibrak. Tapi setengah pandangan mengatakan istibrak sunat. Lepas tu kebanyakan ulama pula menyatakan istibrak tu wajib. Jadi ginilah, atas situasi orang yang tak sama. Ada orang dia tak ada, dia kecing tu memang kira habis. Orang seumpama ni sunat juga istibrak, daheng jugalah sikit-sikit, urut sikit-sikit, selo-selo, walaupun dia tak ada apa. Ada pun orang yang bila dia kencing ni dia payah nak habis, wajib istibrak. Sebab apa? Bila dia tak istibrak, dia ambil air semayang, dia bangun, akhirnya air kencing keluar. Dia semayang serta dengan najis, maka ni kena azab kubur. Kena azab kubur. Tak istibrak ni kalau kita kata kat macam budak-budak lah. Budak-budak kan dia kecing dah habis tu, dia basuh lalu dah sebab dia tinggal main tu kan. Jadi dia kecing tu dah ada kecing molek. Bukan kata dah istibrak, budak ni habis dak dia kecing. Nak cepat. Tu kadang-kadang seluar tu jadi hacing seluar tu. Sebab apa? Bukan dia kecing dah seluar. Bukan budak kecing dah seluar ni. Dia kecing tak istibrak. Mana dia kecing tu kok apa dia basuh, dia pun pakai seluar dia. Lepas tu keluar balik kecing tu. Tu hak kata kena azab kubur. Ni biasa budak-budak panggil gini. Kemudian bab hak keluar ni pula, kita kena faham molek pula. Kena faham molek. Hak keluar sungguh ni, jangan hak rasa. Batulah sudah istibrak siap dah. Kita disunatkan rencik. Kita disunatkan rencik. Biar ada basah sikit di kain kita. Rasa macam keluar, tengok basah. Basah air tadi. Dia gitu. Sunat tu, sunat rencik. Sebab nak lawan perasaan tu, was-was. Hak ni macam sepuluh lepas lah. Hak ni memang was-was. Sebab apa? Sebab dia nyata sendiri. Kalau kencing bukan nak semayang, beres. Kalau kencing nak semayang, siap lalu. Maknanya kalaulah tak sama, ni kencing bukan nak semayang ni. Kita kencing, lepas tu tak ada benda dia, tak ada rasa keluar pun tak ada. Jangan kencing ketika nak semayang.
Ni nak zuhur dah, masuk bilik air, kencing, lepas tu mandi. Kalau kencing nak semayang je. Makna pakai kain keluar pula dia kata. Rasa keluar pula. Tu bukan. Sebab kencing yang tak semayang pun dia istibrak juga. Kencing hak nak semayang lagilah dia istibrak. Tetapi kenapa apabila kencing bukan untuk semayang, tak ada apa-apa. Bila kencing untuk semayang ni pula, dia mula rasa keluar. Tu bukan, tu was-was. Jangan duduk layang tu. Padat ni. Duk istibrak molek dah kan. Bangun duduk, molek dah istibraknya. Mana kalau lelaki uruk kemaluan dia pelan-pelan, orang puan uruk sebelah atas dia pelan-pelan, biar habis keluar. Mana memang beres dah. Berasa pulak dia kata. Tapi dia rasa tu ketika nak semayang, bukan waktu lain. Tu jangan duduk layang. Duduk layang tu. Ni dia duduk layang, hidup kelebek tengok, buih dia kata. Yang duduk kelebek tengok tu apa? Hidup kelebek tengok, lepas tu dia kata buih, dia kata. Buih lah peluh. Dok dia tu buih nampak macam kuning je. Ada macam-macam lah. Kata yang muduk cara ke dia tu apa. Dah rasa dia kata rasa. Dah rasa tu perasaan, kata bukan. Sungguh. Kalau main pesen ni kok tertinggal berjemaah sokmo. Tinggal ada. Jadi orang duduk main jemaah, dia duduk pusing tawah dalam bilik air. Pusing tawah dalam bilik air. Tak puas kata dia. Orang habis je jemaah, okey lalu. Tapi yang peliknya, kalau dia mari sejik tu awal, mari sejik tu lewat, orang tu memang nak sudah semayang dah, tak payah pusing banyak. Mana selesai kejap, habis lalu dah. Sebab apa? Tak imam salang dah. Kalau mari awal je, pada duduk main situ je. Dia kata kalau dia mari terlewat, dia mari lewat, mana dia masuk bilik air tu, dia pun rasa dah ni tak sempat nak jemaah ni, tak imam tengah semayang dah. Ada ni. Dia duduk bilik air lama dah. Dia keluar tu tak imam beri salam. Dia keluar lepas tak imam beri salam, dia tak musing dah. Sebab apa? Tak ada dia berhenti dah sebab tak imam beri salam dah. Nampak tak sebab apa? Nampak tak sebab apa? Was-was bukan sebenar. Dia keluar bilik air, orang tak komak lagi. Orang komak dia keluar bilik air. Siapa tak masalah pada duduk situ je lah, duduk pusing. Dia duduk bilik air bukan macam orang. Kita duduk bilik air tandah lama ni hukumnya makruh. Dah hidup main dalam tu lah. Mana kalau kita kata isbrak dia tu sudah lebih dia cukup dah. Tak memada. Keluar tu hidup pusing. Tok imam sudah je beri salam, okey lalu dia ni. Kata ni bukan kata. Orang yang kencing lambat puas tu memanglah dia ada Tuhan uji dengan nyakit. Ada sungguh orang yang kencing lambat puas tu ada. Jangan buat baby kurang pula. Memang rasa keluar sungguh. Ustaz kata jangan duk peduli. Jangan. Hak jangan peduli ni hak rasa macam keluar. Dok rasanya. Rasa tu bukan. Hak ni ialah terkadang ada juga ketika kita masuk dalam tandah tu dok selesa. Kita masuk dalam tandah tu dok selesa. Kena tandah hak kotor. Nak keluar cepat Sebab apa? Allah. Mana kita kencing tu pun kerana tak tahan dah. Tak puasa kena kencing. Kita kencing tepat gitu, memang kita pun tak puas hati. Ni boleh berlaku. Sebab apa? Istibrak juga, tapi istibrak pun istibrak yang nak segera keluar ni tepat ni. Kita berjalan kan, kita berhenti tu memang nak kena kencing dah. Tengok tandah pula hak jenis berat, kita tak ada tak paksa kan. Kita tahan kencing jadi penyakit pula. Kita kena kencing lah, tapi kita kencing memang tak puas hati. Hak tu kita pakai seluar ke keluar memang. Itu keluar sungguh. Itu bukan was-was, memang keluar sungguh. Ada ni.
Betul macam mana pula tu? Najis dengan kita tu. Kita pakai seluar serta dengan najis. Kalau najis tu tidak berlomorang, hukumnya makruh sahaja. Ada ni. Kan kadang-kadang kita kan rajin juga pakai pakaian najis. Kena air kencing budak, kena muntah budak. Kita pakai semacam sebab kita kata kita bukan nak semayang. Tapi air kencing tu najis. Muntah budak tu najis. Pakai najis apa hukum dia? Najis tu tidak berlomorang. Kalau najis tu berlomorang, tu hukumnya haram. Najis ni kering, tak ada berlomorang, tak jakit, tak apa dah. Tapi kita pakai juga pakaian yang kena kencing, kena muntah tadi tu. Hukumnya makruh juga, bukan haram. Jadi makna kalau terkeluar kencing sedikit, mana seluar tu najis, tapi najis tu tidak berlomorang, dia pun kering di situ. Hukumnya adalah makruh. Walaupun kita lambat lagi nak semayang pasti kita tukar hak lain. Tapi agama menitik beratkan kesucian. Ini bukan kata kotor busuk, barang najis jangan duk pakai barang najis. Kalau pakai juga jadi maknanya kesucian yang ditekan pada agama ni kita buat ringan, gitu je lah. Kalau kekalkan pakai, hukumnya adalah makruh. Itu mungkin berlakulah kadang-kadang. Tapi kalau orang penyakit sungguh tapi bukan dedah. Jangan tukar dengan dedah. Besar. Dedah besar lain. Hak tu daim hadah. Kita bukan bicara daim hadah ni. Orang daim hadah ni, ni dia memang air kencing akan sentiasa keluar. Tu hukum lain bicara dia. Hak kita bicara istibrak ni, orang terkadang hak kata wajib istibrak ni orang yang lambat puas. Lambat puas. Dia berheng, dia bangun duduk, dia urut apa semua. Lepas tu okey lah. Dia gitu. Tanda ni. Dedah lain. Dedah dipanggil daim hadah. Orang yang berkekalan hadah. Jangan tukar jadi salah pulaknya. Dia kecing lambat puas ni, ialah ada orang tu nak pergi Mekah. Ustaz nak pergi Mekah, warna saya ni takkan pergi Mekah saya nak pusing di tanah Mekah macam duk kapung kata. Dah gila musim tanah Mekah tu, bayar ribu-ribu nak sampai Mekah, pusingnya. Tapi bila dia pergi Mekah susah, molek-molek ada puas kucing dia, tak ada rasa apa pun. Ada dia balik Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tak ada. Sebab saya kata dia jangan duduk layan, kita pergi Mekah buat ibadat kata. Dahlah duit habis ribu. Kalau kata pergi Mekah habis duit ribu, pusing tanda macam duk kapur, baik pergi Mekah lah kata habis duit ribu. Jangan duduk layan, dia tak layan. Tak ada apa-apa. Ada. Balik kampung ada semula penyakit tu. Kata haji kena duduk Mekah dah, kali tak boleh duduk Malaysia dah, duduk Terengganu dah, kata kena duduk Mekah kata. Minta warga negara Mekah lah kata. Dah dia duduk Mekah comel-comel, dia kencing, dia istibrak macam biasa. Lepas tu keluar bilik air, okey. Ada nak kecing-kecing pun. Dah ni. Tapi balik Terengganu, balik kampung ni, duduk musim bilik air pula dah kata. Tu kata baik duduk Mekah. Dia layan minda, apa tak dia layan. Kita ni dia apa? Minda kita berkait dengan saraf. Ada ni ceritaan lah. Kita kalau kita tak mikir hak kencing, sebab kita lalu ikut jalan kampung, jalan persekutuan kan. Sebab kalau nak kencing, bila-bila masa kita boleh berhenti. Banyak surau, banyak masjid, banyak tempat boleh berhenti. Kita tak mikir. Kita boleh bawa kereta berjam-jam tak rasa nak kencing. Tapi kalau kita naik highway ni ada tempat dia boleh kencing, bukan boleh berhenti tepi highway kencing, orang ambil gambar susah pula lagi. Ada ni. Bila kita mikir gitu, nak kencing selalu dah. Ni sebab apa? Kita duk main minda, duk mikir. Kan nak kencing, nak kencing sungguh. Jangan duk layan. Itu orang panggil perasaan. Tapi jangan buat mudah pula, jangan buat mudah.
Kena istibrak molek. Kemudian tak ada dah, habis dah, sudah. Pakai kain, pakai seluar, kita rinci air. Kita rinci air. Lepas tu ambil semayang tu jalan, tak sudah peduli. Jangan hak waswas ni go Allah. Rosak agama diri dan rosak agama keluarga. Habis tempat diduduk kena basuh, sebab dia beranggapan dia najis sebab air kencing keluar. Caution kereta pun basuh, dah. Habislah keluarga pun akan jadi punah. Kerana seorang waswas seumpama ni. Dia waswas. Ni saya biasa cerita ni. Siapa masuk alat nak teropong dalam tu lepas kencing, keluar kedau. Orang perempuan lah. Mana masuk alat. Lepas tu sama-sama tengok. Tak ada keluarnya. Kan tengok tak ada. 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 Tak ada di skrin tu. Ada, dia kata, saya berasa keluar. Betul kamu rasa keluar. Dah ada tak di skrin tu? Dia pun tengok juga, tak ada. Ada. Dah lah diwi alat tu masuk dalam dia. Tak pakai pula. Dia balik terus dengan penyakit waswas dia. Kata rosak agama diri, rosak agama keluarga. Kalau layang seumpama ni. Lepas tu macam mana tu dia panggil tidak normal dia panggil. Mana akal sudah tidak normal, kena pergi hospital. Cari obat di hospital. Jumpa pakar psikiatrik apa dia panggil tu. Kena pergi hospital. Sebab dia akal sudah tidak normal. Penyakit waswas ni, dan kita menyebut nau'un minal junun. Satu bagai, satu jenis daripada gila. Tapi bukan gila sungguh. Kalau gila sungguh tak wajib semayang puasa. Satu bagai daripada gila. Jangan-jangan ni. Orang ni pergi berubat. Kena makan obat untuk mengurangkan ni bisikan di otak ni. Air kencing keluar. Padahal alat masuk dalam tu memang tak ada air kencing keluar. Lepas dia kencing, beres. Okey, beres dah. Okey, dia masuk alat tu. Tengok, ada tak keluar? Memang tak keluar, dia lawan. Dok, saya rasa keluar. Dok, saya rasa keluar. Tak ada apa dah lah. Apa kesedah gitu lah. Minta tanya saya kata gini je. Tak ada obat dah tu kata. Dah pergi hospital dah pun ada obat dah. Obatnya mana hak dicek dah di hospital, ke mana pun kena ambil bahagian tu. Bahagian ni lah otak lah. Bahagian otak. Mana sudah tidak normal. Akal sudah tidak normal. Normal macam orang lain lah. Orang lain macam mana? Hak normal. Atau panggil apa? Tak normal. Itu kena berobat molek. Hak waswas jangan layang. Tapi jangan awak mudah. Jangan awak kencing macam budak-budak. Kena istibrak molek. Okey, selesai. Lepas tu pakai kain, pakai seluar, renci, ambil semayang. Ada rasa-rasa. Hak perasaan tu jangan duk layang. Jangan duk layang. Tapi istibrak dulu molek. Hak permulaan tu. Satu pandang kata sunat istibrak, satu pandang kata wajib istibrak. Dan jangan engkau buka aurahmu dahulu daripada sampai di tempat duduk bagi qada hajah. Tu maklumlah. Jangan buka, jangan selok kain awal-awal. Ni ada kat pesen tu. Duduk luar tu nampak dah dia punya punggung. Jenis selok awal-awal tak ada orang tua gitu. Tapal ni comel bakal. Tapi kalau nak masuk tandah, sekarang ni tandah, bukan luar ni lah tandah. Dan tandah tu ada bilik kan. Dia selok dah punggung dia. Pintu dah tutup lagi. Dia selok dah. Lepas tu orang lain tengok tapal ni comel bakal. Tapi abang apa? Punggung puing orang punggung terbuka. Jangan buka aurahmu dahulu dia sampai di tempat duduk bagi qada hajah. Begitu guna agama peringat. Peringat gitu ni. Sebab itu aurah. Kita buka aurah seumpama tu hukumnya adalah haram. Orang tengok tak tengok tu hadiah pula. Mana tutup pintu molek, barulah buka aurah tu untuk kita qada hajah. Ini bicara bab adab-adab belakang ni. Dan jangan engkau hadapkan matahari dan bulan, dan jangan engkau belakangkan dia, dan jangan engkau hadap kiblah, dan jangan engkau membelakangkan dia, membelakangkan kiblah. Ini bicara adab-adab ketika qada hajah.
Kemudian di belakang tu boleh cerita berkaitan dengan adab ketika istinja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.